pelayaran dan geografi. Untuk pengenalan dia, Ibnu Battutah atau nama sebenarnya Muhammad bin Abdullah Al-Lawati dilahirkan pada tahun 1304 di Tengah Maghribi. Beliau telah memulakan pengembaraannya bermula ketika usianya baru mencecah 21 tahun. Beliau meninggalkan kampung halamannya untuk mengerjakan ibadat haji di Mekah dan mendalami ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam. Dari segi kepribadian beliau dikatakan seorang yang gemar menyelidiki sesuatu yang mendorongnya melakukan pelayaran ke sesuatu tempat bagi memenuhi hasrat ingin tahu dan mempunyai kepribadian yang mulia, berwibawa, pandai berdiplomasi, berpendirian tegas, gigih dan mahir berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing seperti bahasa Parsi dan Turki. Hasil belayarnya selama 28 tahun merentasi 75 batu atau 120,000 kilometer antara 1325 sehingga 1353 Masihi. Sarjana atau orientalis barat menyifatkan beliau sebagai the Prince of Muslim Travellers, hasil daripada keberanian Ibnu Battutah dalam pengembaraannya. Oleh itu, terdapat beberapa sumbangan Ibnu Battutah dalam bidang pelayaran dan geografi. Untuk fakta pertama, iaitu pertama sekali, sumbangan Ibnu Battutah dalam bidang pelayaran adalah melalui catatan sumber sejarah zaman pertengahan. Secara lazimnya, beliau telah menghasilkan beberapa buah karya yang merupakan rekod sejarah zaman pertengahan yang penting kerana catatannya merupakan antara sumber sejarah terhadap pelbagai negara yang dilawatinya. Buku-buku hasil daripada karya Ibnu Battutah ini merakamkan aspek-aspek kehidupan masyarakat ketika itu seperti aspek politik, sosial, ekonomi, agama dan kebudayaan masyarakat di sana, khususnya negara-negara yang dilawatinya seperti di Afrika Barat dan di India. Sebagai tambahan, buku-buku ini dijadikan sumber rujukan utama pengkaji sejarah Asia Tenggara dan Cina. Sebagai contoh, karya Nufah Al-Nazar atau Rihlah Ibnu Battutah. Kesannya, masyarakat dapat mengekalkan adat warisan yang diterapkan oleh nenek moyang secara tradisional. Oleh hal demikian, sumber sejarah zaman pertengahan merupakan hasil yang amat penting daripada pelayaran beliau terhadap negara-negara yang dilawati olehnya. Keduanya, sumbangan Ibnu Battutah dalam bidang pelayaran adalah gambaran negara Islam. Secara amnya, karya yang dihasilkan oleh Ibnu Battutah turut menggambarkan negara Islam, khasnya sejarah Anatolia, India sewaktu pemerintahan Muhammad Tughlaq, termasuk juga Afrika Timur dan Barat serta Maldives. Di samping itu, beliau turut menulis catatan tentang kota-kota seperti Iskandariah, Damsyik, Mekah, Konstantinopel, Shiraz dan Sifahan, serta terdapat juga catatan tentang tempat-tempat yang dilawatinya di Mekah seperti Masjidil Haram, Makam Imam dan Kaabah. Lebih-lebih lagi, pasal digambarkan sebuah kerajaan yang bercorak Islam diperintah oleh Sultan yang adil, iaitu Sultan yang sentiasa berbincang masalah dalam negeri dan soal-soal agama, serta tercatat bahawa Sultan sedang melancarkan perang jihad ke atas negeri pedalaman. Sebagai contoh, Sultan yang memerintah kerajaannya dengan adil ialah Sultan Malik Al-Zahir. Kesannya, generasi akan datang dapat mengetahui gaya hidup negara Islam pada zaman kewujudan Ibnu Battutah. Terbuktilah bahawa gambaran negara Islam antara sumbangan yang dibuat oleh Ibnu Battutah dalam bidang pelayaran. Seterusnya sumbangan Ibnu Battutah dalam bidang pelayaran ialah inspirasi kepada pelayar lain. Khususnya, kejayaan Ibnu Battutah telah memberi dorongan kepada pelayar Islam yang lain untuk mengikut jejak langkahnya. Hal ini telah membawa kepada kemunculan beberapa tokoh lain seperti Ibnu Hawqal, Sulaiman Al-Mahri dan sebagainya.
Ibn Hawkal telah memulakan pelayarannya ke Afrika Utara, Sepanyol, Selatan Sahara, negara-negara Arab, Armenia, Azerbaijan dan Sisili dari tahun 947 Masihi sehingga 973 Masihi. Sementara Sulaiman Al-Mahari berjaya merentasi lautan-lautan antarabangsa seperti Lautan Pasifik, Selat Bering, Lautan Arktik, Lautan Atlantik, Perairan Mediterania melalui Selat Gibraltar. Sebagai contoh, pelayar lain seperti pelayar barat ialah Vasco da Gama. Kesannya, melalui inspirasi yang ditonjolkan oleh Ibnu Battuta ini dapat meningkatkan lagi semangat para pelayar dan menunjukkan bakat mereka sebagai pelayar yang berkemahiran. Oleh itu, memberi inspirasi kepada pelayar lain merupakan sumbangan Ibnu Battuta dalam bidang pelayaran. Manakala sumbangan Ibnu Battuta dalam bidang geografi adalah peningkatan ilmu geografi. Berkaitan dengan sumbangan ini, Ibnu Battuta telah berjaya meningkatkan pengetahuan geografi sejak Ptolemy dan telah memberi persepsi baharu terhadap geografi. Beliau menulis catatan geografi tentang negara-negara yang dikunjunginya. Beliau juga turut membuktikan bahawa iklim Khatulistiwa tidak sepanas iklim Afrika Utara, sekaligus menyatakan bahawa Zontorik tidak sepanas seperti yang disangka. Oleh itu, catatan Ibnu Battuta ini amat penting dalam pemilihan tapak bagi pangkalan perdagangan Arab. Contohnya, beliau telah menjelajah 44 buah negara dalam 3 benua seperti benua Afrika, benua Eropah dan benua Asia. Kesannya, masyarakat dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan tentang fenomena fizikal yang berlaku di bumi. Oleh itu, peningkatan ilmu geografi merupakan antara sumbangan Ibnu Battuta yang memberi impak yang positif kepada masyarakat. Kesimpulannya, walaupun Ibnu Battuta hakikatnya seorang ahli pelayaran, namun catatannya yang lengkap menyebabkan tokoh ini dianggap sebagai individu serba boleh. Bukan sahaja tokoh dalam bidang geografi walaupun beliau tidak pandai dalam bidang tersebut. Oleh hal yang demikian itu, beliau telah berjaya menyumbang bakti sehingga kejayaan yang dibuat olehnya meletakkan beliau setaraf dengan pelayar terkenal seperti Marco Polo. Sekian, terima kasih.